Salam dari MHI, 29 Mac. Nostalgia seni bersama penyanyi lagu rakyat yang popular awal 80-an, Roslan Madun. Lemak manis ala amboi-amboi. Tahukah anda, orkid Sabah adalah orkid kelima termahal di dunia? Ketahui kajian mengenai orkid dan kenapa ia sangat bernilai. Okey, hidupkan pagi anda, cirikan pagi anda. Oi, nampak macam stewardess. Hello, hai, selamat masuk flight kita. Okey, jadi anda selamat datang untuk anda menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Bertemankan saya, Fazli Fuad, dan juga rakan saya, Sofia Nosolihatun. Terima kasih, Afan. Kita kembali menemani anda pagi ini dan banyak akan kita bawakan lah. Di antaranya, kalau anda, kita nak tunjuk lagi, ini surprise. Tapi kita akan bawakan antara ialah hiasan yang cukup cantik untuk diwujudkan di rumah kita dan sedikit sebanyak pengajian ataupun research di belakangnya. Dan bukan itu saja, kita akan berborak berkenaan dengan nostalgia seni ini, di mana kita membawa individu yang cukup hangatlah ketika tahun 80-an dulu dengan lagu-lagu rakyatnya. Awak tahu tak lagu rakyat dia? Oh, lagu rakyatnya tadi pun kita dah tengok kan, antara paparan menarik akan kami bawakan. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, Roslan Madun. Alah, lagunya ni terkenal lah. Okey, sopan santun anak Melayu. Itu dia punya intro. Tapi yang bestnya dia punya yang chorusnya. Lemak manis ala amboi-amboi, santan kelapa ala amboi-amboi. Macam tu. Itulah lagu dia. Lagu itulah. Wow. Beliau akan bersama kita sebentar saja lagi. Kita nak tahu apa resepi ataupun rahsia sebenarnya untuk lagu tu kekal keingatan Afad ni dari kecil sehingga usia ini. Itu akan kami bawakan nanti. Dan juga tadi kita dah sentuh berkenaan orkid tadi kan. Sebenarnya pun dah cakapkan. Tapi kadang-kadang kita ni macam saya sendiri, saya ni bukannya kata orang tu penggemar-penggemar orkid. Tapi apabila kita dah baca kan, orkid ni sebenarnya ada yang sampai jutaan ringgit. Dekat Malaysia ni pun mencatatkan nilai yang tinggi. Dia kira untuk top ranking ni kita nombor 5 paling mahal kat dunia, yang mana ada dekat Sabah. Wow. Dia punya nilainya, harganya dah pun mencecah RM27,270 sepokok. Okay, lepas ni awak jangan bagi saya bunga ros, bunga apa. Awak bagi saya orkid saja. Ya. Okey? Yang paling mahal sekali saya minta. Tak apalah, saya bagi orkid yang fake saja. Sofia bukan tahu pun. Okey, jadi kita akan bincangkan bagaimana satu pokok orkid ni boleh mencecah harga yang begitu tinggi, dan ada satu kajian berkenaannya, dan kita difahamkan kat Semenanjung saja lebih 1,000 jenis. Betul. Kat Borneo, Sabah dan Sarawak ada lebih 3,000 jenis orkid. Jadi kita akan mengetahui bagaimana ini boleh juga menjadi satu penjanaan pendapatan untuk kita semua. Betul. Orkid ini memang mempunyai pelbagai spesies kan, dan juga ada juga untuk tujuan kesihatan akan kami bawakan nantilah berkenaan orkid. Dan juga apa kami bawakan pada hari ini juga, dan ianya telah pun menjadi tular semalam. Sofia antri yang terawal. Sofia yang share kat saya sebenarnya cerita ni kan. Di mana anugerah Oscar Will Smith naik ke atas pentas untuk menampar Chris Rock ni. Ya, tamparan yang begitu hebat, saya rasa menampar semua penonton yang menonton ketika itu, termasuk saya. Tidak percaya yang perkara itu sebenarnya berlaku ketika kata live global telecast ya. Kita akan bincang sebentar saja lagi. Jadi anda kena terus kekal tengok kami di Malaysia hari ini pada hari ini. Okey, tapi kita punya set Malaysia hari ini pada hari ini, saya masuk je. Nampak tak dia punya hiasannya? Orkid ni kalau kita duduk situ dah tak nampak kita dah. Orkid lebih tinggi daripada kita. Kan? Dengan warna-warna saya orkid. Saya tertanya-tanya berapakah nilai kesemua bunga orkid yang orang kata berada tersergam dalam set kita ni sekarang ni. Kan? Apa pun kita akan saksikan dulu bingkisan ini berkenaan dengan Roslan Madun. Jom kita saksikan. Okey, jom. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir. Roslan Madun, nama yang tidak asing lagi dalam industri seni negara. Bergiat aktif dalam bidang kesusasteraan Melayu, penyanyi berusia 70 tahun ini antara insan yang tidak pernah jemu memperjuangkan lagu-lagu rakyat. Lagunya yang berjudul Lemak Manis seringkali dimainkan di corong radio serta menjadi siulan pencinta irama klasik. Lemak manis
manis alah amboi-amboi, santan kelapa alah amboi-amboi. Lagu Seloka Pak Kaduk pula pernah menduduki carta hit radio tempatan hampir 1 tahun pada 2009. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai, ada nasi di jurang. Sering diundang menjadi juri dalam pertandingan bercorak kesenian tradisional, anak kelahiran Pahang ini pernah menerima anugerah khas seni dalam program Keluarga Malaysia Hogoh Bara 2021. Turut terlibat dalam industri perfilman, beliau pernah dilantik sebagai pengarah seni untuk filem Riang Tirana sekitar tahun 1986. Masyhur dengan jolokan Raja Syair Nusantara, Roslan Madun akan terus memartabatkan seni warisan bangsa agar tidak luput ditelan zaman. Itu dia nostalgia seni Roslan Madun yang kita difahamkan pada tahun ini sudah pun berusia 70 tahun. Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang banyak masa lagi, kita terus saja nak bersama dengan Abang Rosli Madun. Assalamualaikum. Roslan Madun. Assalamualaikum. Abang Roslan. Waalaikumsalam. Kat mana tu? Kat kebun ke? Minta maaf, saya dekat taman di belakang rumah saya ni. Berjogging ke? Oh, jogging. Patutlah rahsia kekal sihat sampai 70 tahun jogging. Patut saya join sekali Abang Roslan. Tapi penat sikit lah sebab daripada Istana Budaya konsert saya lari ke Kuantan. Semalam-malam tadi balik juga untuk MHI tau. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Hebat sungguh. Okey, Abang Roslan, kita nak mengimbau kenangan sedikit lah sebagai seorang kata idola seni lagu rakyat. Bagaimana perasaannya sehingga ke hari ini semua masih mengingati dan boleh menghafal setiap bibit lirik bagi setiap lagu yang pernah dinyanyikan dulu? Kongsikan perasaannya. Dah tentulah saya gembira sebenarnya. Saya rakam lagu tu tahun 2002 kan, 20 tahun dulu. Tapi bila zaman sudah berubah, rupa-rupanya bila media sosial ini berkembang begini kan, maksudnya kita sudah berada di era maya ni, sangat membantu untuk mempopularkan lagu tersebut. Kalau tidak, lagu tu mungkin dah hilang dah kot. Betul. Kan? Jadi saya sebagai pengamal, saya gembira dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia dan termasuk juga di Indonesia, Brunei, Singapura yang mempopularkan lagu itu. Ya, betul. Lagu-lagu ini memang sentiasa dimainkan dan juga dinyanyikan oleh ramailah. Pergi saja dalam acara-acara majlis keramaian dan sebagainya. Lagu Lemak Manis ni memanglah sentiasa terukir kan di bibir masing-masing. Kadang-kadang tapi Cik Roslan, kadang-kadang ada di antara kita ni yang tahu lagu tu. Dia pandai nyanyi tapi dia tak tahu siapa penyanyi je. Abang Roslan. Jadi bagaimana kita ni sebagai orang muda ni harus kata orang tu nak menaikkan kembalilah lagu-lagu rakyat ini agar dikenali bukan saja lagu, malahan penyanyi itu pun. Encik Roslan. Saya fikir keadaan sekarang ataupun zaman internet ini, dia dengan sendirinya membantu menaikkan bukan saja lagu rakyat, lagu-lagu lain pun sebenarnya. Sebabnya penggunaan TikTok dan sebagainya itu sangat meluas kan. Jadi saya sebagai pengamal, saya positif saja terhadap perkembangan tersebut. Walaupun ada juga yang bertanya saya pasal hak cipta, royalty. Saya tak fikirkan itu. Saya tak fikirkan itu sebab saya fikir lagu rakyat itu perlu dominan dalam masyarakat dia. Ya, diangkatkan lagi sampai bila-bila kan. Abang Roslan, kita teringatlah dulu, zaman-zaman dulu Abang Roslan ada membuat persembahan di negara-negara jiran, di Singapura, di banyak negara lah. Jadi bagaimana perasaannya membawakan lagu rakyat kita ni ke seberang sana untuk kita didengari di mata dunia ni? Baik, pertama memang di Singapura, kemudian di Jepun, Korea dan beberapa lagi lah lain negara. Dia bila kita berada di luar negara, sebenarnya mereka melihat identiti kita, lagu-lagu yang lebih kepada lagu-lagu tradisional. Mereka tidak malah mereka lebih menggalakkan kita menyanyi lagu-lagu kita. Jadi situlah kenapa lagu rakyat itu ada tempatnya kan. Jadi masing-masing negara-negara lain juga membawa ataupun menyanyikan lagu-lagu rakyat negara mereka kan, macam tu. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi lah kan nak mengangkat martabat lagu Melayu ni. Okey, jadi untuk tahun era 2022 ini, Abang Roslan,
adakah masih lagi relevan untuk kita nak menyanyikan lagu-lagu rakyat ini? Adakah ianya kekal ataupun kita terpaksa nyanyi lagu rakyat tetapi kita harus tukar, memasukkan elemen-elemen untuk zaman-zaman sekarang ini? Remix. Macam mana tu? Saya tidak menyebut pasal bertukar, tapi saya melihat begini. Semua seni, aspek seni ni dia kena improvise mengikut kesesuaian zaman. Sekarang ini zaman anak-anak ini mereka sudah mengenal K-pop dan segala macam, tapi mereka masih lagi menyanyi lagu rakyat yang telah diimprovisasi. Saya melihat itu sebagai satu perkembangan yang sihat sebenarnya, walaupun mungkin ada tokoh-tokoh yang tidak gemar, tapi bagi saya apa saja lagu rakyat itu harus berada dalam masyarakatnya, kan? Lagu rakyat terus hidup di tangan atau di kalangan anak-anak muda. Jadi saya menerima perubahan itu ataupun improvisasi itu dengan lapang dada lah macam tu. Jadi Abang Roslan kata orang tu tidak menghalang lah lagu Abang Roslan ni di-remix kan. Tiba-tiba ada rap lah. Lemak manis ala amboi. Wow. Itu versi lain macam tu. Tapi Abang Roslan, kita nak tahu jugalah. Mungkin disebutkan tadi improvise kan. Jadi bagaimana sekiranya pelapis baru pula nak mewujudkan lagu-lagu rakyat yang baru? Apakah antara resepi ataupun formulanya untuk memastikan lagu tu betul-betul diingati, didengari sampai bila-bila? Boleh kongsikan sikit tak, bang? Okey, baik. Pertama harus belajar juga, harus mengetahui juga sejarah lagu-lagu rakyat atau puisi-puisi tradisional ini. Kerana lagu-lagu rakyat, puisi tradisional ini dia ada unsur pendidikan, keintelektualan orang Melayu, budaya orang Melayu. Sebagai contoh kan, dalam nazam ada ilmu fiqh, dalam gurindam ada ilmu tauhid, dalam syair ada fardu ain. Dalam lagu rakyat, hampir semua lagu rakyat ada unsur pendidikan sebenarnya. Jadi kena tahu dulu yang itu, kemudian nak improvise, nak remixkan segala macam tu dah tak ada masalah sebab kita dah tahu asal usulnya kan. Jangan lari makna lah. Muzik tu pengantar saja sebenarnya. Kita pegang keaslian tu pun penting juga kan. Okey, Abang Roslan sebagai penutup segmen kita pada pagi ni, Nostalgia Seni, mungkin ada harapan yang ingin dikatakan kepada seluruh peminat. Abang Roslan, silakan. Saya nak minta doa restu kepada rakyat Malaysia lah, peminat saya. Saya sebenarnya baru dapat undangan daripada Moskow. Selepas saya menang, mendapat diploma laureate of the second degree di Ryazan, Rusia, saya dapat undangan secara khas lah untuk ke Moskow pada bulan Mei ni untuk lagu rakyat. Jadi minta doa semua peminat ya, supaya saya dapat membuat persembahan terbaik untuk Malaysia. Okey, terima kasih Abang Roslan kan. Kata orang tu menjadi wakil kita lah mempertabatkan lagu rakyat ni. Sofia ada permintaan kan? Saya ada permintaan. Penerbit kita permintaan nak dengar. Dah tahu dah. Okey, apa lagi? Kita nak dengar live secara live di mana-mana taman Abang Roslan berada sekarang ni. Nyanyi sikit lagu yang tak mungkin kita lupakan. Manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, hai anak kita. Okey. Walaupun kita dengar banyak versi, ini yang original je penyanyinya. Okey, kita doakan Cik Roslan maju dalam industri ini, diberikan kesihatan, panjang umur dan dapatlah kata memartabatkan lagi lah lagu rakyat ini di pasaran antarabangsa nanti. Baik. Terima kasih TV3, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Okey, boleh jogging balik. Okey, sambung. Itulah dia Roslan Madon, seorang yang kita perlu hormatilah sehingga kini kan, walaupun dah berusia 70 tahun masih ke luar negara, di negara orang untuk memutabatkan lagi lagu-lagu kita. Itu yang perlu kita raikan sampai bila-bila. Betul. Inilah cabaran kita sebagai orang muda untuk kita nak mematabatkan lagu rakyat kita ini pula kan. Okey, kita nak berhenti berehat dan selepas ini kita dah kongsikan kepada anda berkaitan dengan orkid ini yang menjadi antara spesies terbahal di dunia. Ada yang sehingga mencecah RM1 juta. Dan lupa saksikan sebentar saja lagi hanya di MHI. Orkid, tanaman yang digemari oleh keluarga aristokrat suatu ketika dahulu. Ada sebanyak 25,000
sehingga 35,000 spesies orkid dengan pelbagai saiz, warna, bentuk dan bau. Orkid juga dikatakan lambang kekayaan kerana pada 200 tahun dahulu, bunga ini hanya dimiliki oleh golongan atasan sahaja. Antaranya, kerana tumbuhan eksotik ini sukar berbunga dan dibiakkan. Namun, terkenal dengan kecantikannya yang unik pada setiap spesies. Di Malaysia, orkid biasanya ditanam oleh peminat bagi menikmati keindahannya dan mengisi masa lapang. Disebabkan sambutannya yang menggalakkan, tanaman orkid mula dikembangkan dengan pelbagai inisiatif pembiakan melalui penyelidikan. Apa yang menarik, ada sesetengah spesies orkid yang dibiakkan dan diberi nama bersempena dengan orang-orang kenamaan. Antaranya seperti Vanda Queen Azizah Iskandar, sempena nama Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah. Orkid Vanilla Nurashkiniana, iaitu nama Tengku Permaisuri Selangor. Princess Diana Singapore Orchid, sempena dengan nama mendiang Puteri Diana, dan Aranda Dr. Siti Hasmah. Uniknya, tanaman orkid tidak memerlukan tanah untuk hidup. Hanya pengudaraan dan pencahayaan yang baik untuk membiakkan tumbuhan itu, selain penjagaan dan baja yang betul. Namun, orkid tetap memerlukan medium tanaman sebagai sokongan bagi menyerap kelembapan. Antara bahan yang sering digunakan ialah kulit kayu, sabut kelapa dan arang. Indahnya tanaman hiasan orkid ni, dan kita melihat begitu banyak di hadapan kita, Afad. Ya, betul. Saya tanya berapa nilai lah. Nilai tadi saya sempat tanya. Ni kalau yang keseluruhan dekat depan mata kita sekarang ni, boleh beli harga kita mewah. Bukan kita tempatan, kita luar negara. Serius lah. Ya, betul. Jadi anda yang lihat kami di Malaysia hari ini, saya rasa ni memang pecinta-pecinta orkid. Kan ni kadang mak saya ni, Fazli ni tengok ni orkid ni, belilah satu. Mak tahu tak satu ni berapa, Mak? Okey, kita nak tahulah berapa banyak jenis dan juga antara yang kata menjadi kegilaan orang sehingga mencecah jutaan atau 1 juta ringgit. Betul. Kita terus bersama dengan Profesor Dr. Rusia Goh, Pensyarah Jabatan Biologi Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga Encik Rosni Daud, peminat dan pengusaha orkid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Okey. Jadi sangkaan kami tepat ke, Prof? Yang apa yang saya sebutkan tadi, ini depan kami ni harganya dah boleh mencecah ratusan ribu ringgit, Prof? Kalau yang depan ni saja tak adalah sampai ratusan ribu, sebab yang ni semuanya hybrid. Yang paling mahal mana satu? Yang paling mahal yang kat hutan tu. Yang kat sini? Yang kat sini mungkin yang tu daripada, sebab dia dari Brazil. Selain Encik Rosni tu? Ya, betul. Harganya berapa? Jadi asal daripada mula kita beli anak saja pun mencecah RM3,000 duit Malaysia. Belum kos daripada cukai. Sebab kalau kita beli import daripada luar negara, kena cukai bawa masuk ke Malaysia. Dan kita kena ada surat hitam putih daripada negara luar yang kita beli supaya bawa masuk ke Malaysia di airport tak ditahan. Jadi bila kita beli dengan nilai yang contoh RM3,000 tu tadi, dia akan jadi lebih daripada harga RM3,000. Dan juga bila kita membesarkan pokok tu tadi, dan harga akan meningkat harga. Sekarang dah meningkat ke harga berapa? Saya pernah jual dalam harga 100. 100,000. Ini investment ni, Encik Rosni. Kata orang apa, nak buat perniagaan kan? Jual orkid boleh kaya. Prof, kenapa? Yalah, Prof memang dah pun mengkaji orkid ini. Dah lama dah jadi seorang yang berpengalaman tentang orkid ni. Jadi kita nak tahulah dalam kajian Prof sendiri kan, kenapa agaknya orkid ini boleh nilainya itu boleh mencapai sampai jutaan ringgit tu, Prof? Kenapa? Okey, kalau saya mengkaji orkid yang di hutan liar, orkid liar, dan yang menyebabkannya menjadi mahal adalah sebab dia jarang dijumpai. Ya, betul.
Lepas tu dia cuma ada di suatu tempat sahaja, endemik. Lepas tu dia berbunga, ambil masa yang lama, ataupun pokok tu tumbuh terlampau slow, very slow growing, menyebabkan dia mengambil masa kadang-kadang kalau macam Paphiopedilum rothschildianum kan, dia kalau daripada seed sampai ke berbunga, ianya mengambil masa 18 tahun baru dia boleh berbunga. So dan tetapi yang cantiknya kalau orkid di hutan ni, dia boleh ada yang boleh berkembang lama. I mean tempoh flowering tu lama, ada yang beberapa jam sahaja. So yang ni yang kita dah yang menjadikan orkid yang di luar ni atau orkid liar ni mempunyai harga atau price tag yang tinggi. Nilai dia sangat tinggi. Dan yangnya kadang-kadang mungkin ada few plant saja yang ada dekat hutan tu. Betul. So kalau kita ambil semua dan kita tak propagate, dia akan jadi extinct lah. Hebatnya tanaman bunga orkid ni ya. Dan kita difahamkan Malaysia ni seakan-akan satu lubuk tanaman bunga orkid di Semenanjung, di Sabah Sarawak, begitu banyak ribuan spesies. Jadi bagaimana kita melihat ini antara peluang yang cukup lumayan untuk orang kita mula untuk menceburi, dan bukan sekadar untuk pendapatan sahaja, tetapi pada masa yang sama menghidupkan lagi industri bunga orkid ni. Okey. Pada pandangan saya lah pada pengusaha-pengusaha orkid dekat di luar sana ataupun yang cuba menceburi dalam bidang orkid ni pertama kita kena ada knowledge sebelum kita membeli dan kita menjaga. Sebab kalau kita ada knowledge, kita keluarkan modal yang sangat tinggi, tapi bila kita tak pandai jaga, dia akan mati. So kalau kita ada knowledge, insya-Allah apa yang kita beli itu dia akan berpanjangan. Itu salah satu. Nombor dua, pada saya, bagi sesiapa yang ingin menceburi dalam bidang orkid, saya alu-alukan sebab bidang orkid ni mungkin ramai orang di luar sana hanya fikir tanaman ni hanya sebagai hobi. Salah satu saya lah, di mana berminat seawal umur saya 17 tahun dan kini saya menceburi bidang ni dah sangat lama, dan saya rasa dia boleh menjana pendapatan ribuan ringgit per tahun. Jadi memang, tapi nak jalankan perniagaan ni, nak menciptakan orkid ni, kita kena minat dulu. Minat tentang tumbuh-tumbuhan ni, spesies orkid ni. Nak tanya kepada Prof yang telah pun membuat kajian ini, dan juga ramai di antara kita yang menggelarkan Prof, ada yang cakap Ratu Orkid, Puteri Orkid. Puteri Orkid, kan? Macam gelaran. Asal-usul gelaran tu, Prof. Saya bermula bekerja di UPM pada tahun 98 dan mulai daripada tahun tu saya dah mendapat funding ataupun grant untuk menjalankan kajian tentang orkid. So tapi masa tu saya lebih minat kepada orkid liar. Di samping melihat keadaan di luar tu, di hutan tu, yang orkid kebanyakannya makin lama makin hilang kan. So maka saya berfikir macam mana saya nak kajian saya sepatutnya ke mana arah tuju my research. Lepas tu saya ingat saya kena adakan breeding program. So breeding program, tapi masa tu saya tak ada biji-biji yang dari luar tu. So saya mulakan menggunakan apa yang ada dekat nursery. So saya cantumkan masa tu, saya mulai mencantumkan semua-semua orkid ni dari tahun 2000 lagi. So sekarang baru saya harvest all the kerja-kerja yang saya buat, kajian yang saya buat masa tu. So di Jabatan Biologi zaman dulu kami ada di Fakulti Sains kami ada glasshouse. Tetapi glasshouse tu dah bila MCO baru ni dia jadi tak ada orang jaga kan. Kebanyakan pokok mati, I think about 90% of the plants died. Sebab tak ada this one. So itulah yang menjadi masalah kalau tak ada orang yang menjaga this one secara tu. And then apa tadi soalan tadi? Kenapa dia makin menjadi mahal? Dia menjadi mahal itulah sebab dia jarang dijumpai. Kalau apa pun, kalau kita
Kalau ada pun kita jumpa pokok-pokok yang kecil je kalau kat hutan. Prof dah sebutkan tadi Prof sendiri yang ambil inisiatif untuk campurkan biji dan benihnya. Di mana satu antara pokok ni yang menjadi orang kata hybrid, tanaman orkid hybrid hasil tangan Prof sendiri? Okey. Di sini saya ada dua, dua yang saya nak tunjukkan. Yang ni adalah Aranda Uniputra Gold yang dinamakan bersempena dengan Jubli Emas Universiti Putra Malaysia. Yang ni telah saya kacukkan pada tahun 2000 dan sekarang baru dapat bunga yang cantik macam ni lah. So yang ni sekarang saya baru namakan berbunga? Sekarang baru berbunga ke macam dia berbunga masa 18 tahun yang bila 18 tahun yang first flowering 4-5 tahun. Tetapi saya kena buat pemilihan. So ada 3 kali pemilihan. So akhirnya mendapat hasil yang macam ni. Yang mana yang bunga dia warna dia special daripada yang lain. Kalau nampak kadang-kadang kita nampak cuma orange je kan. Tapi yang ni ada banyak bintik-bintik merah dan sebagainya. Yang ni dipilih selepas 3 kali Mary clone baru dapat yang ni. So it takes about 18 years untuk dapatkan yang jadi ini adalah proses lah untuk cantuman daripada mak dia dari pokok mak daripada katalah ovule tu dari pokok yang satu lagi yang kita nak cantumkan dan bapa daripada pollen. Pollen kita cantumkan, ambil pollen daripada orkid yang macam ni, kita pindahkan dekat situ. Macam tu. So lepas tu baru kita nampak dia punya buah, bila dah menjadi buah tu, biji tu kita tanam. Okey. Okey, lepas tu tapi itu semuanya diculture secara in vitro. Betul. Jadi sudah pastinya kajian ataupun R&D ini memerlukan masa tempoh yang agak lama dan sudah pastinya Prof banyak cabaran-cabaran yang dilalui sepanjang tempoh dah dekat tahun 2022 daripada tahun 2000 tempoh hari yang Prof. 24 tahun dah. 24 tahun dah kan. Okey. Main orkid 24 tahun dah. Kadang-kadang tidur dengan orkid juga Prof kan? Ada jaga, ada. Memang ada. Ya, okey. Nak tanya kepada Cik Rosni lah kan. Sejauh mana kegilaan masyarakat tentang orkid ini? Okey, sepanjang saya buat perniagaan ni di Kuala Lumpur golongan-golongan VIP adalah salah satunya golongan yang paling minat. Salah satu kata orang kan orang-orang kenamaan dalam Malaysia di mana dia orang tahu company saya Rosia Orchid mempunyai banyak collection yang di luar negara bawa masuk. So kadang-kadang diorang ni akan datang tanya hantar gambar, boleh saya dapatkan tak spesies macam ni. So kadang-kadang kita cakap ada tapi bersesuaian dengan harga. So tapi kebanyakan yang saya tawarkan customer tak akan minta kurang kerana dia tahu harga kos yang di luar sana untuk bawa masuk ke Malaysia sangat mahal. Kena perlu bayar cukai. Kat sini tak perlu, dia bayar je. Contoh RM20,000 dia ambil. Dah tak perlu lagi dia kena bayar apa-apa. So kadang-kadang ada juga customer kita yang cakap, actually you order daripada luar negara banyak, boleh ke setumpang? Saya cakap boleh, tapi cukai saya akan asingkan untuk you bayar sendiri. So bila juga ada customer kita yang buat sebegitu dan di mana dia cakap wah rugi sebab terlalu mahal cukai. Itu salah satulah. Nampaklah nilainya kat mata dunia ni sangat-sangat tinggi tu. Cukai tinggi tu. Tapi saya boleh kongsikan jugalah Malaysia salah satunya koleksi orkid terbanyak. Salah satunya. Okey, kita nak saksikan juga. Ini ada kafe yang punya satu tema yang cukup kuatlah bertemakan orkid ini. Ya, Cafe Orchid. Kita nak saksikan Cafe Orchid ni. Tak tahulah macam mana. Mungkin ada menu berasaskan orkid ke? Tak tahulah. Jom kita saksikan. Orkid antara tumbuhan yang popular di dunia kerana keindahannya dengan pelbagai warna seperti ungu, merah, kuning dan biru. Keindahan orkid mampu membuat mereka yang melihatnya terpegun dan terpesona, terutama bagi yang meminati. Selain mudah didapati di pasaran, orkid juga boleh dijadikan hadiah buat insan tersayang dan dijadikan pilihan sebagai cenderamata ketika majlis kenamaan. Disebabkan itu, Cafe World of Phalaenopsis menjadikan pokok orkid sebagai tarikan utama untuk pengunjung.
sekarang ni saya berada di salah sebuah kafe orkid yang terletak di Ulu Yam, Selangor. Dengar kata ada pelbagai jenis orkid termasuk jenis Phalaenopsis. Betul ke? Jom kita masuk. Tatkala anda melangkah masuk, pasti terpukau dengan hiasan dalamannya yang dipenuhi dengan pelbagai jenis orkid. Phalaenopsis mengambil nama sempena dengan satu daripada spesies orkid yang ada. Kafe dengan suasana yang tenang dan mendamaikan ini sesuai untuk seisi keluarga berkunjung. Owner dia memang yang first start punya dia memang suka tanam. Dengan dia mula-mula tanam orkid, lepas dia sudah ada experience, dengan pun ada kawan dari Taiwan, ada technician. Jadi start dekat orkid Phalaenopsis lah. Pilih yang Phalaenopsis bunga sebab kita yang sendiri tanam itu bunga. Boleh senang maintenance. Jangan orkid sangat senang saja. Kita tanam orkid guna senamos, jadi dia boleh simpan air. Silam baru seminggu sekali. Janji letak tempat yang air condition okey. Dia utara jalan, lepas tambah terlalu panas, temperature suhu dalam 27 macam tu sudah selesai untuk orkid. Menurut kaki tangan di situ, selain kerana faktor kecantikan bunganya, pokok orkid jenis Phalaenopsis menjadi pilihan utama kerana jangka hayatnya yang boleh bertahan sehingga 100 tahun jika pandai menjaganya. Bunganya juga boleh tumbuh pada batang yang sama berulang kali. Orkid jenis ini juga ada pelbagai jenis warna seperti putih, merah jambu, kuning dan ungu. Oleh itu, dapat variasi yang berbeza-beza daripada segi warnanya walaupun daripada spesies keluarga yang sama. Ini boleh relax sikit, macam you cuti dekat AHA boleh tengok bunga, jalan-jalan macam tu. Saya datang sini untuk bercuti berehat dan saya datang kebetulan Google kata yang ni one of the hidden cafe lah. So kami datang pun dengan keadaan yang sangat baik. Saya terkejut sebenarnya sebab tempat ni memang cantik lah. And saya surprise dengan betapa colourfulnya tempat ni. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 1 jam dari Kuala Lumpur. Walaupun jauh, tetapi berbaloi dengan suasana dan pengalaman yang dilalui. Selain keindahan lokasi yang sesuai untuk kaki foto, anda juga boleh membeli pelbagai bunga orkid yang ada di sini. Nampaknya lepas ni rumah Fad penuh dengan bunga orkid lah lepas ni. Itulah dia. Bolehlah pergi kan. Kafe orkid tadi tu. Kafe orkid. Okey. Kita nak tanyakan ada sedikit sebanyak kita difahamkan orang luar negara kita masuk dalam negara kita untuk orang kata mencuri benih-benih orkid ni. Adakah ini perkara yang sedang berlaku? Adakah ini masalah yang kita hadapi sekarang ini? Prof. Yang ni memang berlaku sejak daripada zaman 1888 lagi. Serius lah. Sebab yang ni kalau kita tengok yang orkid yang paling mahal, spesies yang paling mahal di dunia pun yang ada dekat Kinabalu tu yang dikenali sebagai Gold of Kinabalu tu pun diambil first discovered masa tahun 1887. Lepas tu dibawa ke UK, ke England, dan di sana dia disimpan dan ditanam. Dan bila dia tahu itu adalah new species, so dia bagi nama tu kepada Ferdinand Rothschild. That's why yang nama dia Paphiopedilum rothschildianum. Kalau dalam nama sains kita kena latinkan nama tu. Dan pokok ni yang memang sayanglah kalau kat Malaysia ni Paphiopedilum ni dikira adalah ratu untuk semua orkid. Ya, betul. Dan dia adalah kalau di Malaysia atau di kawasan Southeast Asia dan dengan India, dia dikenali sebagai Paphiopedilum. Sama dengan kalau di temperate tu di negara temperate dia ada Cypripedium. Di Jepun pun ada Cypripedium. Tapi samanya dalam family yang sama. Satu family yang sama. Tapi sama-samanya di dalam Appendix 1 dalam CITES. Bermaksud dia tidak boleh keluar daripada negara tu. Kecuali kalau spesies tu dihasilkan melalui tissue culture. Ya, betul. Begitu juga untuk kalau di Malaysia ni kita ada
lebih kurang 3,000 spesies orkid di liar. Kawasan di liar kan, orkid liar. Tetapi untuk Paphiopedilum kita ada 26 spesies. Yang Paphiopedilum sahaja pun kalau kita usahakan jadikan sebagai tanaman, crop, memang boleh dijadikan sebagai pencarian lah. Mata pencarian, pendapatan. Okey, so yang itu yang saya nak ceritakan. So kita kena jagalah spesies kita yang ada dekat hutan ni dengan sedaya upaya kita supaya ia tidak hilang dan tidak pupus dan dicuri orang ke, dijual oleh orang tempatan ke dan sebagainya. Macam khazanah negara kita kan? Memang khazanah dan memang dah sayangnya curi Curi tu yang sakit hati lah. Itulah. Okey, bercakap tentang penjagaan ni Cik Rosni. Susah senang nak jaga orkid ni sebab ada yang kata orang menjaga orkid ni tapi dia rasa macam kenapalah bunga saya ni tak bekal, tak banyak. Okeylah, pada pandangan saya lah kalau orkid ni tak juga semua mudah untuk kita jaga ataupun at least dia habis bunga akan berganti bunga. Tak juga macam tu. Dan dia ada juga yang spesies memang belum habis sentiasa berbunga. Salah satu contohnya yang dendro yang ada depan saya ni, ini dendro ni dendro splash mini. Di mana dendro ni tak akan pernah putus berbunga yang saya tanam. Sentiasa saja. Ini yang depan ni. Yang putih ni. Yang putih ni ya. Ni dia splash. Splash. Harga dia kalau ada yang harga apa maksudnya yang pattern-pattern lain sebab banyak splash yang kita import daripada Vietnam datang ke sini sebab Vietnam adalah satu negara yang mengeluarkan dendro splash yang saya tahulah paling banyak sebab saya pun pernah sampai ke sana. Di mana harga dia orang jual bukan sepokok, malah dia orang jual hanya sebatang saja, ratusan ringgit. Kalau di Malaysia pun ada di Pulau Pinang, dia orang jual hanya kira inci per inci daripada satu nasri saya baru pergi ni baru-baru ni. 1 inci je harga dia dah dekat 200. Nampak tak nilai dia? Kalau satu pokok yang macam gini, cecahan ribuan ringgit yang dijual. Okey. Dekat itu kita dah nampaklah nilai bunga orkid tanaman di bagaimana. Betapa orang kata dihargai di seluruh dunia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita tahu lubuk bunga orkid yang kita kena jaga sebaik-baiknya. Ya, betul. Dan juga ada dalam spesies kajian Prof pun ada kajiannya dan juga telah pun mendapat pengiktirafan. Harganya pun tak boleh nak kurang, tak boleh apa kan. Diiktirafkan. Okey, sebenarnya kalau nak cakap tentang orkid ni, banyak masa yang diperlukan. Sebab kita lagi belum lagi menyentuh berkenaan dengan kelebih-kelebih orkid ni. Katanya boleh merawat penyakit dan sebagainya. Tapi itulah dia Prof dan juga Cik Rosni, kita kesentukan masa. InsyaAllah lah nanti kita akan panggil semula untuk bercakap lagi tentang orkid. Boleh. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Rusiago, Pensyarah Jabatan Biologi Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia dan juga Encik Rosni Daud, peminat dan pengusaha orkid kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Terima kasih. Afak lepas ni birthday saya nak minta Paphiopedilum. Yes. Mana satu? Berapa harganya? Yang apa? Gold of Kinabalu. Nanti Cik mana boleh dapat. Awak ni. Orang sampah tak nak bagi. Awak tak dapat jangan curi pula. Okey, kita akan kembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Baik, masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan kita akan berbincang mengenai program gerakan masa #Terima kasih Cikgu tahun 2022. Kita terus bersama dengan Encik Muhammad Ropaat Kamid, Focal Person Pelibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Kebangsaan Negeri Terengganu. Assalamualaikum. Encik Ropaat, sihat? Waalaikumsalam, Puan Sofia. Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih kerana bersama dengan Puan pada pagi ini. Terima kasih juga meluangkan masa. Okay, Encik Ropaat, kongsikan bersama kita secara ringkasnya permulaan sedikit tentang program gerakan masa #Terima kasih Cikgu tahun 2022. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Jadi Puan Sofia, untuk makluman pada tahun ini Terengganu telah terpilih untuk menganjurkan program gerakan masa Terima kasih Cikgu peringkat Malaysia
tahun 2022. Jadi kami sebagai rakan strategik iaitu PIBKS telah dilibatkan sama untuk menyokong penganjuran program ini di Terengganu. Jadi program ini akan diadakan pada 28 hingga 30 hari bulan Mac 2022 bertempat di Hotel Raya ataupun Raya Hotel and Convention Center di Kuala Terengganu. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua delegasi seluruh Malaysia yang akan berkampung di Terengganu selama 3 hari ini untuk bersama-sama kami di Terengganu. Negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik dan orangnya pun baik-baik. Itulah Puan Sofia. Terima kasih. Untuk menikmati keindahan bukan sahaja negeri tetapi orangnya juga ya. Objektif program ini silakan. Okey, untuk makluman objektif program ini dianjurkan adalah untuk meningkatkan keterangkuman dan kebersamaan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta untuk menghargai jasa dan pengorbanan guru sebagai barisan hadapan mengharungi cabaran masa hadapan dalam pendidikan. Sebagaimana Puan Sofia tahu dan semua umum tahu, pada 3 tahun ini kita dalam pandemik COVID-19, jadi cikgu kita tetap terus berjuang untuk mendidik anak bangsa tanpa jemu, tanpa ragu, tanpa ragu-ragu dan tanpa susah hatilah, mana mereka terus menjadikan agenda pendidikan negara kita diteruskan. Manakala objektif berikutnya adalah penganjuran adalah untuk memupuk pemufakatan, kerjasama, sikap kebersamaan dan kesepunyaan semua pihak berkepentingan bahawa sekolah adalah milik masyarakat. Ia seiring dengan program Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam anjakan ke-9 iaitu pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta diperluaskan dalam pendidikan. Jadi di sini mereka ataupun kami sebagai PIBKS akan membantu sekolah dalam kemenjadian murid dan juga mewujudkan sekolah berkualiti. Dan untuk itu kami juga fokus kepada guru supaya mereka rasa dihargai dalam tugas mereka seharian. Itu Puan Sofia. Pengorbanan mereka yang cukup besar memangnya patut kita hargai ya. Dan berdasarkan program ini, apakah antara rasional ataupun konsep yang ingin dipertengahkan tahun ini? Jadi konsep pada tahun ini, penganjuran pada tahun ini adalah untuk keterangkuman dan kebersamaan ibu bapa, komuniti serta pihak swasta sebagai rakan strategik pendidikan bagi menzahirkan penghormatan dan penghargaan kepada warga pendidik. Jadi di sini rasional penganjuran program ini adalah kita bagikan kepada 3 bahagian, iaitu pertama, keterangkuman dan kebersamaan sebagai pelbagai pihak untuk terus sama meraihkan guru di peringkat sekolah. Seterusnya, menghargai segala jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik anak-anak. Dan tak lupa juga merupakan usaha murni pemufakatan antara pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta dengan warga pendidik dalam dunia pendidikan. Itulah dia punya konsep itu pada tahun ini. Baik. Dan tema yang dipilih kali ini adalah citra transformasi pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Mungkin boleh terangkan antara cadangan aktiviti norma baharu yang akan diadakan sebelum, semasa dan selepas program ini. Ya, betul Puan Sofia. Jadi untuk makluman semua, pihak penganjur telah pun merangka beberapa aktiviti bagi meluahkan rasa terima kasih cikgu kepada seluruh guru di Malaysia. Itulah misi kami, dan antara aktiviti norma baharu ialah penyampaian ucapan terima kasih cikgu secara dalam talian di mana akan melibatkan ucapan orang kenamaan orang kenamaan pendidikan, selebriti, guru dan murid sekolah. Jadi kita ada juga ucapan daripada Menteri Besar Terengganu, daripada Datuk Azrin Nawawi dan lain-lain Jadi itulah yang kita nak raikan cikgu dengan melibatkan semua rakyat Malaysia walaupun kita berada tahap mana. Jadi mereka adalah berada ataupun menjadi seperti ini adalah kerana adanya cikgu-cikgu ini. Jadi selain itu kita juga adakan tayangan klip video di media elektronik pada waktu puncak yang melibatkan tetamu utama seperti tokoh-tokoh dan selebriti yang kita sebutkan tadilah. Jadi kita harap tokoh-tokoh ini akan rasa menghargai cikgu lah, sebagaimana saya sebutkan tadi, guru adalah insan mulia yang patut kita hargai pada setiap masa. Sebenarnya kita ada herbahan kad digital, terima kasih cikgu, turut kita sebarluaskan di media elektronik dan juga di Sense TV. Jadi kita dah ada teaser untuk program ini, dah teaser dan juga
muat naikkan di YouTube dan di CCTV, mana di teaser tu kita ada tunjuk ada penyu jugalah sebenarnya kita tampilkan suasana dan keindahannya di Terengganu untuk semua dapat menikmatinya. Dan sebenarnya kita juga turut buat tayangan serta klip video sumbangan bantuan kepada guru-guru kita yang ditimpa musnah penyakit, ada yang sakit teruk, dan kita rasa sangat sedihlah sebab insan mulia ini diuji dengan betul rupa, dan ini kami tayangkan dalam Facebook dan juga di aplikasi WhatsApp lah. Dan yang kita juga terakhiran ni trending kini itu penggunaan TikTok ya. Jadi kita tak lupa juga TikTok pun kita gunakan untuk sebagai media untuk mengucapkan terima kasih cikgu. Jadi kalau sebelum ni kami di Terengganu viral dengan Kak Long, tapi tak TikTok yang kami buat tu dapat cover lah benda-benda gitu. InsyaAllah. Itulah, kita melihat itu banyak rangkuman media sosial juga untuk menghebahkan lagi acara ini. Kita ucapkan yang terbaik dan kita doakan segala dipermudahkanlah nanti untuk acara ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Ropaat Kamid, Focal Person Pelibatan Ibu Bapa Komuniti dan Swasta PIBKS Kebangsaan Negeri Terengganu, dan segala informasi boleh didapatkan di Facebook KPM dan di TV KPM. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Ya, terima kasih atas jemputan saya pada hari ini untuk program MHR pagi ini. Terima kasih banyak-banyak, Pak Sofia. Terima kasih. Dengan itu, kita akan berehat seketika. Sekembalinya, banyak lagi pengisian khususnya di Dari Meja Medsos yang cukup hangat hanya di Malaysia hari ini. Okey, Malaysia hari ini kini kembali lagi bersama dengan anda, dan kita terus saja ingin bercakap ini kalau anda yang standby dekat rumah ni, kru Jom Ronda mungkin akan singgah ke rumah anda. Betul. Jom Ronda kembali lagi kini bersama dengan UMW Toyota Motor sebagai rakan kereta rasmi menjelajah ke komuniti-komuniti di Lembah Kelang dan memberikan keriangan kepada 4,000 penduduk bertuah. Adakah rumah anda antara yang bakal disinggah kru kami? Tunggu apa lagi? Berikan nama kawasan perumahan anda untuk kunjungan eksklusif Jom Ronda bersama UMW Toyota Motor hari ini. Jangan lupalah datang ke daerah Shah Alam. Ada Afat dengan Sofia. Kita cakap masa live ni. Datang tau. Alamat rumah, nombor. Bahaya. Okey. Jadi serbu nanti. Jangan. Anda kena daftarkan diri anda untuk kami singgah ke rumah anda. Okey. Jom Ronda. Ya, Jom Ronda. Jom juga kita nak lihat apakah yang tular di Meja Medsos pada hari ini. Hari ini bukan Afat yang tular. Oh, bukan. Kita jangan. Kita buka dari Meja Medsos antara yang hangat dibincangkan dalam negara kita. KKM menafikan status vaksinasi individu belum ambil dos penggalak akan dihilangkan. Tidak. Dia takkan terus hilang, tapi apa yang akan berubah adalah ia akan bertukar menjadi status tidak lengkap selepas 31 Mac. Ya, jadi anda jangan percaya berita yang tular. Jadi kepada anda yang mana dah dapatkan dos primer Sinovac ni, untuk anda mendaftarkan untuk dos penggalak. Kerana apa? Kerana selepas 31 Mac nanti status vaksinasi anda akan bertukar kepada tidak lengkap. Itu yang perkembangan terbaru. Dan kita akan meninjau pula perkembangan di luar negara, khususnya di Amerika Syarikat. Jangan. Belum lagi. Semalam hangat diperkatakan ini adalah kemenangannya CODA, filem terbaik anugerah Akademi Oscar ke-94. Dan tentunya CODA bagi anda yang tidak tahu membawa maksud Child of Deaf Adults atau penceritaan anak kepada insan cacat pendengaran. Membawa pulang 2 trofi adaptasi lakon layar terbaik dan pelakon pembantu lelaki terbaik. Yes, tahniah kepada filem CODA yang diangkat sebagai filem terbaik anugerah Oscar ke-94. Tetapi berita ini telah pun kata orang tu berita kalau Oscar orang nak tahu filem terbaik apa. Betul. Tapi Oscar semalam dah jadi cerita lain dah. Will Smith melangkis kesemuanya. Sebab saya sejujurnya seorang peminat besarlah bagi pelakon ini. Tapi bila saya melihat aksi itu berlaku pada awalnya, saya ingat ini adalah satu gimmick. Tetapi hakikatnya tidak. Ini yang menjadi perbualan satu dunia pada ketika ini, ketika live telecast di seluruh dunia. Will Smith lempang Chris Rock di pentas anugerah Oscar. Dan ini adalah gambarnya, snapshot kejadian tersebut.
Dan bagaimana ni perasaan awak, Fazli? Perasaan saya memang sangat-sangat terkejut dan mungkin ada di antara kita yang rasa macam kalau kat Malaysia ni diorang kata apa, ini gimmick ke apa? Tapi apabila kita dah melihat perbuatan ini, okey, ada dua lah perkara yang boleh kita lihat dekat sini. Satunya, orang mungkin beranggapan bahawa Will Smith ini kata macam dah keterlaluan, tidak sporting disebabkan Chris Rock ni yang membuat jenaka. Okay, satu lagi tanggapan, ada yang respect juga Will Smith ni kerana apa? Kerana sanggup kata naik ke atas pentas untuk mempertahankan maruah isterinya. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya, Will Smith ni marah kepada Chris Rock ini yang membuat jenaka kepada isterinya. Sangat keterlaluan ya apabila katanya isterinya itu isterinya itu tidak ada rambut. Tetapi tidak ada rambut bukannya isterinya itu cukur rambut. Okay, tapi disebabkan satu penyakit iaitu alopecia di mana mengalami keguguran rambut. Jadi Chris Rock ni buat lawak kata untuk G.I. Jane musim kedua. Yang first Demi Moore kan? Botak. Jadi untuk yang kedua mungkin isterinya bakal makan watak tu. Tapi kita susah nak melihat situasi ini ya, kerana kita melihat Chris Rock juga seorang stand up comedian. Walaupun jenakanya agak keterlaluan, tapi pada masa yang sama mungkin orang mempersoalkan mengapakah aksi yang begitu traumatik lah pada kita semua, ganas lah juga ya untuk tatapan satu dunia itu yang menjadi persoalan. Dan kita difahamkan disebabkan insiden ini penganjur sedang menyiasat Will Smith atas perlakuannya yang dikira sebagai keterlaluan dan tidak sepatutnya. Betul. Dan selain daripada bersifat keterlaluan, Oscar dulu pun pernah juga menggantikan garis panduan kalau nak pergi ke atas pentas tidak ada perlakuan seperti ini, ada seks dan juga kejadian rogol berlaku juga ketika adugan Oscar. Jadi kita harapkan peristiwa ini tidak berlaku di Malaysia, di luar negara sahaja, dan apa sahaja tindakan yang anda buat tu harus berfikir dahululah. Okey. Baik, esoknya kita akan bawakan topik berkenaan dengan semakin ramai rakyat Malaysia menjadi mangsa penipuan kerja di media sosial. Adakah anda merupakan salah seorang daripada mangsanya? Boleh kongsikan bersama kami di Malaysia Hari ini pada esok hari. Okey, terima kasih Afad. Sama-sama Sofia. Terima kasih anda semua yang menonton. Kita jumpa anda di hari esok hanya di Malaysia Hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah manis alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis alah amboi amboi, santan kelapa alah amboi amboi, ku pandanglah